Procure.bn merupakan platform yang bukan sahaja menandakan kemajuan digital tetapi komitmen kepada impak nasional yang lebih besar. Perkara itu dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi semasa majlis perasmian Procure.bn. Menurut Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Procure.bn bukan sekadar sistem perolehan, malah pemboleh yang menyokong aspirasi ekonomi negara melalui usaha wajar yang lebih besar, ketulusan yang dipertingkatkan dan akses peluang yang saksama. Procure.bn dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi Darussalam Asset Sendirian Berhad. Procure.bn juga merupakan platform memperluas pasaran bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Untuk mendaftar sebagai pembekal dan meneroka platform tersebut, layari laman sesawang www.procure.bn. Negara Brunei Darussalam terus komited dalam menyokong agenda kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMYAGA untuk memperkukuhkan integrasi ekonomi serantau, memudah cara perdagangan dan mempererat kerjasama antara negara anggota. Perkara tersebut dinyatakan semasa mesyuarat Ketua-Ketua Kastam BIMYAGA ke-16 yang diadakan di Kuching, Sarawak, Malaysia. Delegasi negara ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Awang Muhammad Azizil Hakim bin Ibrahim, Pemangku Pengawal Kastam dan Eksais Diraja. Antara perbincangan utama, projek di bawah BIMYAGA Trade Facilitation Cluster, kumpulan kerja kastam, rundingan dengan pihak swasta melalui Majlis Perniagaan BIMYAGA mengenai cadangan projek bersama dan bantuan teknikal yang diberikan oleh Bank Pembangunan Asia. Hasil mesyuarat bersetuju untuk menjadikan Akademi Kastam Malaysia di Sarawak sebagai pusat latihan BIMYAGA yang berperanan sebagai pusat latihan utama bagi pentadbiran kastam negara anggota. Begawan Kopi Convention 2025 menjadi platform utama bagi peniaga tempatan untuk mengongsikan pengalaman dan mempromosikan produk kopi. Convention yang berlangsung selama 3 hari diadakan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 30 pengusaha kopi tempatan menyertai konvensyen berkenaan, antara lain bertujuan mendedahkan dan mempromosikan pelbagai keunikan rasa kopi. Pelbagai vendor, kafe, gerai makanan, kolaborasi dan permainan interaktif diadakan di Festival Retro Bus 2025. Diadakan selama 2 hari di Jerudong Park Garden. Festival direka untuk mencetuskan kreativiti, menyalurkan kegembiraan dan mengukuhkan hubungan komuniti. Festival menggabungkan pembelajaran dan pelibatan masyarakat, membolehkan pelajar mengukuhkan kemahiran pemikiran kritis, kolaborasi dan inovasi. Acara dianjurkan oleh para pelajar semester 3 dari program Asiantech dalam perniagaan, pengurusan perniagaan dan Asiantech dalam perniagaan IBTE Kampus Bisnes. Ia bertujuan meningkatkan kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan dan penyelesaian masalah pelajar melalui pengalaman mengurus acara sebenar. Jualan perkhidmatan makanan dan minuman meningkat pada suku tahun kedua 2025 dan mencatatkan peningkatan 2.3% berbanding suku tahun kedua 2024 dengan hasil jualan meningkat daripada RM110.8 juta kepada RM113.4 juta. Ia didorong oleh peningkatan hasil jualan bagi aktiviti perkhidmatan catering, aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan seperti medan selera dan kios makanan, kedai makanan segera dan restoran. Manakala dari segi volum, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan positif berbanding suku kedua 2024 disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik. Bagi prestasi jualan runcit, nilai dan volum mencatatkan penurunan berbanding suku kedua 2024.
Sementara itu, nilai jualan runcit menurun 6.2% dengan hasil jualan menurun daripada 420.6 juta ringgit kepada 394.7 juta ringgit. Ia terutamanya didorong oleh penurunan hasil jualan tekstil, pakaian dan kasut, diikuti dengan jualan peralatan perabot dan rumah, jualan di gedung serbanika, jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus dan jualan di pasaraya. Dari segi volum pula, aktiviti jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan negatif berbanding suku kedua 2024 disebabkan oleh penurunan permintaan domestik. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh didapati di laman sesawang JPES. Dalam usaha mengekalkan warisan tradisi, MPK Kudang dan Pak Nunok telah mengadaptasi inovasi dalam pembuatan produk kraftangannya bagi meningkatkan penghasilan sekaligus memperkasa ekonomi penduduk. Menurut seorang pengusaha kraftangan MPK Pak Nunok, kaedah tersebut memudahkan penghasilan produk kraftangan seperti bakul dan topi. Ni kita ni ambil dulu, Datuk. Ambil kan, jamur dulu, jamur sampai kering. Setelah kering Datuk, baru tak kita ni anyam. Selalunya dia nulah biasanya ditutung. Tamu tutung kita perempat. Harapan itu orang kalau ada diruskan lagi lah untuk masa depan. Kalau ada yang ingin macam kan belajar buat boleh ya. Pelaksanaan inisiatif 1K1P itu telah memberikan impak positif kepada kehidupan dan aktiviti perekonomian penduduk termasuk golongan belia yang sama-sama terlibat mengusahakannya. Ianya dapat membantu kampung meningkatkan taraf hidup dan juga ekonomi kampung melalui bukan saja barang-barang pertanian, bahkan juga menghasilkan barang-barang keringan, buah-buahan, ataupun juga minuman. Dengan komitmen penduduk kampung serta sokongan MPK, hasil kraftangan MPK Kudang dan Pak Nunok berpotensi terus berkembang sebagai identiti kampung dan sumber ekonomi yang mampan. Kreativiti dalam bakat seni telah mengubah kehidupan seorang anak seni tempatan menjadi pengusaha perniagaan kreatif yang berdaya saing. Nama Awang Muhammad Arifin bin Awang Mursidi mungkin belum begitu dikenali, namun dunia seni yang diceburinya sejak usia muda lagi memberi pengalaman berharga kepadanya untuk berjinak-jinak dalam perusahaan penyewaan gubahan hantaran untuk majlis perkahwinan. Dari pengalaman tersebut, Awang Muhammad Arifin membuat transformasi dengan menghasilkan produk seni yang lebih universal, iaitu seni paper cut art sehingga mendapat sambutan ramai. Mungkin masa awal-awal lah, macam penerimaan masyarakat tentang seni yang baharuan ni lah. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan menggabungkan seni kontemporari dan juga seni moden itu, masyarakat boleh menerima dan Alhamdulillah masa ni pun banyak juga orang mengorder lah dari saya punya paper cut. Awang Muhammad Arifin berharap agar hasil seninya dapat mendorong para belia untuk menceburi perniagaan kreatif. Saya berharap seni paper cut saya ini dapat masuk ke exhibition satu di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga saya ingin mengetengahkan ke identiti Brunei dalam seni saya tu untuk diperagakan ke masyarakat Brunei ataupun masyarakat luar negeri. Jelajah Kerjaya 2025, anjuran Pusat Pekerjaan Brunei memberi peluang kepada orang ramai untuk berjumpa terus dengan pelbagai syarikat yang terlibat menyertai kerjaya berkenaan dan memohon jawatan kosong yang ditawarkan. Jelajah Kerjaya buat kali kedua diadakan secara bergilir-gilir di keempat-empat daerah. Di daerah Belait, 90 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta menawarkan peluang pekerjaan kepada pencari kerja tempatan dalam pelbagai industri termasuk peruncitan, pembinaan dan teknologi maklumat. Manakala di daerah Tutong, Jelajah Kerjaya diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Serambangun.
Acara ini dikendalikan oleh Pusat Pekerjaan Brunei. Di daerah Tutong ini selama 2 hari untuk memberikan peluang kepada anak-anak tempatan jika sekiranya ada yang mau membuat CV consultation ataupun ingin mengetahui tentang apakah inisiatif-inisiatif ataupun program yang diungkayahkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei untuk kepada anak-anak tempatan. Bank Baiduri dinamakan kumpulan perbankan terbaik di Brunei untuk tahun ke-17 berturut-turut di Anugerah Perbankan Kewangan Dunia 2025, mengiktiraf kepimpinan, inovasi dan daya tahan bank sepanjang tahun menghadapi cabaran ekonomi dan industri global. Anugerah Perbankan Kewangan Dunia memberi penghormatan kepada institusi yang menetapkan penanda aras pertumbuhan yang bertanggungjawab dan membayangkan semula masa depan perbankan dengan 2024 menandakan tahun mencatatkan keuntungan, modal dan pembiayaan kukuh, pengurusan risiko teguh dan kecekapan peneraja industri bagi bank berkenaan. Sebuah kedai kopi tempatan Kopi Pix beroperasi sejak tahun 2019 menjadi antara contoh perniagaan tempatan yang berjaya mekalkan nilai identiti kebruneian dalam perniagaan moden di samping membuka peluang pekerjaan kepada belia muda. Menurut Daeng Siti Nurul Batrisha binti Ror Zaman, barista separuh masa Kopi Pix, perniagaan mereka pada awalnya hanya tertumpu kepada penjualan kopi dan kek buatan sendiri. Namun kini mereka turut memperluaskan menu kepada pelbagai makanan yang mendapat sambutan daripada pelanggan tetap dan baharu. Okay, so Kopi Pix actually started back in 2019, sebelum COVID lah. And dulu tu it was a one-man team, tapi sekarang we're a 9-person team. We started selling coffee and bakes, tapi now kami expand lah, berjual comfort food macam burger sama ayam goreng and stuff. Yang kami specialize lagi is specialized coffee. Terutamanya macam filter kopi lah. Kami ada teknik yang berbeza and we manually brew the coffee. Antara cabaran terbesar sesebuah kedai kopi adalah untuk terus menonjol dalam kalangan pelbagai kafe baharu yang muncul di negara ini. Justeru pendekatan mengekalkan nilai tempatan dan layanan mesra menjadi strategi utama Kopi Pix untuk terus relevan dan menarik perhatian pelanggan. Dalam jangka masa panjang, Kopi Pix berharap dapat membuka cawangan komersial yang membolehkan mereka menjangkau pelanggan luar negara serta memperkenalkan rasa kopi Brunei kepada pelancong dan komuniti antarabangsa. Itu sebenarnya our biggest cabaran lah, since a lot of cafes mula timbul, kami mesti macam cuba sedaya upaya lah to stand out. Tapi one unique thing about us is kami macam in touch lah sama kebruneian kami, because a lot of menu items yang kami ada, it's based on Bruneian names. Macam kalau coklat, kami Ija Coklat. And kalau coffee, kami punya nama tu is Kopi. For harapan masa depan is we hope to open a commercial branch supaya senang lagi reach lah macam foreign customers.